Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan buat semua. Cerdik pandai berkata, sejarah adalah guru terbaik untuk mendidik manusia menjadikan sesuatu yang lalu sebagai teladan atau sempadan. Terima kasih kepada saudara pimpinan majlis, kombinasi intelektual kehakiman bervisi, div-div kehormat, seterusnya hadirin pewaris bangsa yang saya muliakan. Menghayati sejarah meningkatkan jati diri. Begitulah murninya maudud pidato yang akan saya kupaskan dengan 3 indikator utama. Sebelum menjemahkan butir-butir bicara, izinkan saya mendefinisikan maudud pidato ini. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat, menghayati membawa maksud mengalami dan merasai. Sejarah bermaksud peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau, meningkatkan bermakna menjadikan lebih tinggi, manakala jati diri pula membawa maksud, sifat atau ciri yang unik dan istimewa yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu. Hadirin sekalian, indikator pertama, menghayati erti kemerdekaan merupakan elemen dalam menghayati sejarah. Kemerdekaan membawa makna yang amat besar kepada sesebuah negara. Malah, dalam konteks yang lebih kecil, amat bermakna kepada diri sendiri. Negara kita amat bertuah kerana setelah dijajah selama beberapa ratus tahun, akhirnya kita berjaya mencapai kemerdekaan tanpa berlaku pertumpahan darah. Tanggal 31 Ogos setiap tahun merupakan detik keramat bagi seluruh rakyat di Malaysia yang memahami makna dan harga sebuah kemerdekaan. Kecintaan kepada negara adalah satu semangat yang menuntut tanggungjawab, ketaatan dan pengorbanan, juga jati diri. Menghayati nilai-nilai kemerdekaan seperti menyanyikan lagu-lagu patriotik dan mengibarkan bendera jalur gemilang adalah antara cara memperkukuh semangat patriotisme dan jati diri dalam diri. Indikator kedua, dengan mengisafi pemimpin-pemimpin serta pejuang terdahulu. Pemimpin-pemimpin negara kita yang terdahulu telah meletakkan asas kemerdekaan yang padu. Contohnya, bapa kemerdekaan negara, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Kesinambungan ini diteruskan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak, iaitu bapa pembangunan negara. Seterusnya, diikuti pula dengan Allahyarham Tun Hussein An. Asas ini telah diperkukuhkan lagi dengan pengasas wawasan 2020, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad yang meneruskan kecemerlangan Malaysia hingga dikenali ke serata dunia. Tidak dilupakan juga jasa-jasa pejuang terdahulu yang lain seperti Pendeta Za'aba, Abdul Rahim Kajai dan ramai lagi. Marilah kita sama-sama mengingati dan menghayati perjuangan mereka agar jati diri kita dapat dipertingkatkan sebagai seorang warga negara yang merdeka. Hadirin warga maya yang saya muliakan. Indikator ketiga, dengan menjadikan mata pelajaran sejarah di sekolah untuk memupuk jati diri pelajar. Dalam usaha melahirkan modal insan kelas pertama, setiap pelajar perlu dibentuk jati diri sejak awal persekolahan lagi kerana pada peringkat awal, pelajar senang dididik dan dibentuk seperti kata pepatah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Jadi, pembentukan jati diri perlu diberi keutamaan dalam sistem pendidikan melalui mata pelajaran sejarah. Oleh itu, mulai tahun 1989, sejarah dijadikan subjek teras dalam kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Pada tahun 2013, kerajaan melakukan transformasi dengan pelaksanaan mata pelajaran sejarah sebagai subjek wajib lulus Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Bermula tahun 2014, sejarah diperkenalkan kepada murid sekolah rendah. Ini bertujuan supaya murid faham akan kepentingan sejarah sebagai panduan membentuk masa depan yang bertamadun. Sekiranya dipupuk sejak kecil, ia akan dapat dilestarikan sehingga dewasa. Hadirin sekalian, kesimpulannya, kita harus memastikan generasi kita perlu memahami dan menghayati sejarah agar jati diri dapat ditingkatkan. Kegigihan generasi terdahulu perlu dijadikan inspirasi golongan muda agar mereka mampu mencipta sejarah untuk manfaat generasi akan datang. Ilmu sejarah amat penting kepada masyarakat. Peminggiran bukan sahaja menjadikan mereka buta sejarah, tetapi melonggarkan semangat jati diri terhadap negara. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.